Hai guys, bersama lagi dalam Ake Channel. Hari ini Ake Channel akan membawa tuan-tuan dan puan-puan menceritakan bagaimana proses penan madu kelulut. Madu kelulut ini diternak di kampung Relong di kawasan Kampung Betung. Untuk perjalanan kita ke Kampung Betung dari Bandar Baru Berisjaya, kita mengambil masa perjalanan lebih kurang 30 minit. Perjalanan di sekitar kawasan ternakan madu kelulut Afnur ini melibatkan kita terpaksa lalui kawasan Kampung Jeneri, Kampung Betung, Kampung Kuala Kerik, di mana perjalanannya kita lihat di sekitarnya ada pelbagai pokok tumbuhan, ada pelbagai dusun. Kita dapati lihat kehijauan yang sangat menarik. Perjalanan yang mengambil masa 30 minit ini kita perlulah berhati-hati kerana sekitar jalannya agak berselekoh tajam. Di sini kita akan melalui perkampungan di kawasan Kampung Kerik. Di situ ada sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Kebangsaan Kampung Betung. Sekolahnya agak menarik dan saya pernah bertugas di sekolah ini. Kedudukan ladang ternakan madu kelulut lebih kurang 3 atau 4 km jauhnya daripada kawasan sekolah Kebangsaan Kampung Betung. Ini kawasan sekolah Kebangsaan Kampung Betung. Itu pintu pagar sekolah, cantik. Kita akan meneruskan perjalanan kita lagi. Bila sampai berhampiran dengan kawasan ladang, kita akan menempuh kawasan minitar yang agak kecil. Jadi kalau tuan-tuan lalu kawasan ni agak berhati-hati ya. Okey, kita dah hampir ke kawasan ternakan madu kelulut Afnur. Okey, kita hentikan kenderaan kita di sini dan kita masuk jalan kaki untuk ke kawasan ternakan. Untuk makluman, kawasan ternakan ini hanyalah di kawasan sekitar dusun. Sebab untuk kawasan dusun, kita mempunyai banyak pohon-pohon yang berbunga. Seperti bunga yang sangat-sangat diperlukan seperti bunga air mata pengantin dan pelbagai bunga-bunga hutan. Sebagai contoh, ini kita nampak pokok bunga. Dikabarkan ini pokok bunga sedap malam. Bunga ini amat digemari oleh kelulut, spesies kelulut. Ini kita dah sampai ke kawasan ternakan. Kita lihat dia punya sarang kelulut yang kita pindahkan ke tung. Ini kelihatan nampak sihat. Ada beberapa sarang kelulut yang kita dapat lihat di sini. Kita letak di atas tu, di alas untuk mengelakkan air hujan masuk ke dalam kawasan, ke dalam kotak yang kita sediakan. Kalau hujan masuk menyebabkan sarang itu akan rosak. Kita lihat macam mana keadaan kelulut yang begitu rajin keluar masuk, memastikan madu yang diambil dari kawasan sekitar dimasukkan ke kawasan. Kita tengok banyak sarang yang terdapat di kawasan sekitar ni. Kelebihan kawasan ni mempunyai banyak pokok-pokok yang memang bersesuaian dengan ternakan kelulut, di mana cuacanya agak sejuk dan tidak terlalu panas, menjadikan pembiakan madu kelulut sangat-sangat sesuai. Kita lihat di mana corong tu. Kalau corong tu cantik, makna dia ternakan kelulut kita tu masih aktif. Kita tengok macam mana pembantu
bekerja di ladang Afnur ni buka salah satu kotak ternakan kelulup. Dan dapat lihat, inilah kantung-kantung madu. Dikabarkan kantung madu ni tidak banyak pada bulan ni sebab telah dituai pada bulan lepas. Kalau kita tengok, bagi yang kita tidak biasa menternak madu kelulup, kita nampak macam banyak. Tapi menurut pengurusnya, kantung madu ni agak sedikit berbanding dengan bulan lepas. Dan bulan lepas telah dituai. Selepas kita menuai madu kelulup, selebihnya kita kena simpan baki untuk memastikan anak-anak kelulup yang baru menetas tidak kehilangan makanan. Okey, untuk memastikan kita nak penan madu kelulup, petugas ataupun pekerja mestilah memakai pakaian yang ada penutup khas, di mana ada terdapat spesies madu kelulup yang agak kita kata garang, menyebabkan dia boleh menyerang kita ketika kita mengambil madu. Okey, kita tengok macam mana proses pengambilan madu yang dilakukan oleh pekerja ni. Okay, langkah pertama dia membuka kotak keping yang kita sediakan tu. Okey, diceritakan ini adalah selepas dituai pada bulan lepas penuh dengan kantung-kantung madu. Okey, langkah yang pertama kita lubangkan dulu di ladang sini madu. Semua ada berapa sarang? Memastikan proses penyedutan nanti sarang tidak terganggu. Semuanya aktif lah. Semua aktif. Okey. Kerja-kerja sebegini harus dibuat dengan cara teliti menuai agar kantung madu tidak dirosakkan. Bagi pekerja ini, kemahiran yang tinggi untuk menyedut madu kelulup daripada kantung tu sudah menjadi kebiasaan baginya. Pada kebiasaannya, bulan-bulan yang mempunyai madu yang tinggi seperti bulan 1, bulan Januari, Februari, Mac dan April, di mana kawasan sekitar terdapat bunga-bunga daripada pokok bunga durian, pokok bunga rambutan menghasilkan madu yang banyak pada ketika itu. Ini sebagai contoh bunga air mata pengantin yang sangat digemari oleh kelulup. Okey, kita bersama rakan sejawat kita, Cikgu Mutalik, dalam operasi kita melihat dan melawat ladang pengurus untuk projek ini adalah ternakan madu kelulup Zahir, di mana dia menguruskan ladang Afnur dengan menuai hasil ataupun madu kelulup. Nanti kita dengar pendapat beliau. Semua ternak boleh dapat. Apa dia kata mengenai proses ternakan madu kelulup di sekitar tahun ni macam mana hasilnya? Tahun ni lebih kurang dalam 150 kat 200 ya. Baru bulan 4 kan? Bulan 4 kat 200. Ini ialah proses menyedut madu kelulup. Setelah kita lubangkan di setiap kantung madu tu, kita menyedut madu kelulup ni satu persatu. Kerjanya agak rumit dan perlu berhati-hati. Disebabkan kami datang ni adalah bulan puasa, kami tidak dapat terus merasa daripada kantung madu. Kalau tidak, kita ada peluang untuk merasa betapa sedap manisnya madu.
Untuk sedut madu peluluk ini dia menggunakan satu enjin. Ini khas memastikan madu peluluk dapat dikumpul di kawasan balang yang disediakan. Okay, kita lihat untuk teliti proses penyedupan madu peluluk ini. Pada kebiasaannya bila kita menyeduh madu peluluk daripada kantongnya, kita tinggalkan sebahagian untuk kita bagi peluang kepada anak-anak kecil daripada spesies peluluk ni untuk dapat makan. Kita tidak mengambil keseluruhan madu daripada kotak yang kita buat tu. Memastikan proses pembiakan peluluk madu berjalan lancar, tidak ada gangguan. Dan pada kebiasaannya selepas pada bulan 4 atau bulan 5 kita hentikan proses penyedupan madu peluluk. Kita bagi peluang anak-anak peluluk itu membesar dengan sihat. Kita dapat lihat di situ banyak kantong-kantong madu yang dibuat oleh peluluk. Pada kebiasaannya satu-satu sarang boleh, jika sarang itu betul-betul sihat, boleh dapat menghasilkan 3 kilo 3 atau 4 kilo madu peluluk. Madu peluluk Aknur ni begitu bermutu sebab dia diternak di kawasan yang jauh daripada kawasan kesibukan kota. Jadi kawasannya berhampiran dengan hutan simpanan. Ia dapat makanan atau sumber madu tu daripada kawasan hutan yang terdekat di samping pokok-pokok bunga yang ditanam. Kita dapat lihat ini adalah satu contoh sarang yang begitu aktif. Inilah hasil tuaian, hasil penan yang kita ambil. Walaupun baru saja kita pungut pada bulan lepas, masih dapat hasil. Okey, ini salah satu contoh spesies belimbing madu. Untuk sesiapa yang berminat untuk menternak madu peluluk, spesies belimbing madu ni sebab dia berbunga sepanjang tahun. Dia juga mempunyai madu yang banyak. Tengok, kita dapat tengok dia punya bunganya banyak, walaupun bukan antaranya pokok mahkota dewa, sebab madunya yang diambil oleh peluluk tu sangat-sangat memberi perubatan yang tinggi. Kita juga ada pelbagai pokok lain, senduduk, ini dikabarkan ini pokok Israel juga mempunyai bunga yang boleh yang menjadi tarikan kepada kelulup. Itu seekor kelulup sedang tekun memungut madu daripada pokok. Selepas tuaian, inilah hasilnya. Okey, hasil yang begitu banyak sekali dikeluarkan daripada ladang Aknur. Kita kumpulkan untuk kita buat satu proses sekali lagi, memastikan hasil madu itu betul-betul bersih dan berkualiti. Ini yang sudah siap dibotolkan dan kita boleh pasarkanlah. Setelah kita ambil daripada ladang, kita tempatkan satu
kawasan bekas di mana kita boleh terus ambil dan terus isi dalam botol untuk dipasarkan kepada pelanggan. Jika tuan-tuan berminat dengan mendapatkan madu peluluh ini, tuan-tuan bolehlah menelefon saya ke 01106220057. Hubungi Cikgu Mahir. Di sini tuan-tuan akan dapat madu yang betul-betul ori. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel ini. InsyaAllah ada berbagai lagi siaran yang akan saya kongsikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.